Salam. Saya nak buat pemain je. Sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada satu permohonan lah. Nak tanya kereta Fatu Aziah WA 3232Y ada kereta Mercedes nak juga. Kereta Aziah warna merah dalam jalan untuk kereta keluar. Itu saja. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sidang hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kurniaan pemberian yang masih lagi diberikan kepada kita. Maka pada malam ni sekali lagi kita dipilih oleh Allah untuk dihimpunkan dalam satu tempat yang cukup mulia. Beradanya kita di rumah Allah Subhanahu wa taala dalam majlis ilmu seumpama ini. Moga-moga tuan-tuan, segala apa yang kita kerjakan pada saat dan ketika ini ianya dikira sebagai kebajikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada malam ni sebagai mukaddimah kepada perbincangan pada malam ni saya mulakan dengan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Kata Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak-anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu hanyalah menelan api neraka ke dalam perut mereka, dan mereka akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Maka daripada surah An-Nisa ini tuan-tuan, ayat 10 menjelaskan berkenaan tentang larangan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua daripada kita menyeleweng harta anak yatim. Sebagaimana yang disebut dalam ayat tadi, orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Harta anak yatim perlu diurus dengan sebaik mungkin. Anak yatim ni tuan-tuan, kita tak boleh kata dia miskin. Tidak semestinya miskin. Ada anak yatim yang kaya. Saya pernah jumpa tuan-tuan, anak yatim yang mana budak tu tiga beradik, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu bapa dia meninggal dunia. Jadi harta ada, mak ayah dia ada stesen minyak. Kita tahulah stesen minyak ni orang kaya lah. Orang banyak duit. Jadi anak yatim tak semestinya miskin, cuma lazimnya kita kata begitu. Tetapi ada yang di kalangan mereka ini yang terdiri daripada orang kaya. Anak yatim yang mana diberikan bantuan oleh orang ramai, maka kena ingat duit itu bukan duit kita. Kalau kita yang mengurus duit tadi, maka kita hanya pentadbir saja. Kesilapan kita dalam menggunakan semua itu, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa tadi, sebenarnya kata Allah, mereka telah memakan api neraka Allah di dalam perut mereka. Bukan sekadar itu saja, mereka akan masuk di dalam neraka Allah sa'ira yang menyala-nyala maraknya.
Ini satu amaran Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka yang menyeleweng terhadap harta anak yatim. Anak yatim ni tuan-tuan satu golongan yang diberikan perhatian di dalam Islam. Bahkan mereka ini memiliki keistimewaan yang tersendiri. Cuma istilah yatim ni dari sudut kefahaman kita ia suatu musibah. Sedangkan para ulama menyebut antaranya apa yang disebut oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi. Beliau mengatakan yatim ini suatu anugerah. Kita rasa musibah. Sebenarnya kata para ulama dia satu anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang yang terpilih. Bahkan kata Mutawalli Sya'rawi, bahkan sebahagian para ulama ada yang melalui fasa seumpama ini atau pernah melalui keadaan seumpama ini, mana diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala berada dalam keadaan yatim. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kita maklum, baginda telah kehilangan bapanya sejak dari dalam kandungan lagi. Begitu juga dengan Al-Imam Bukhari rahimahullah, seorang ulama hadis yang cukup masyhur. Kalau kita baca riwayat hidup beliau juga, bapanya meninggal dunia juga sewaktu beliau masih lagi dalam kandungan. Cuma uniknya Imam Bukhari ini tuan-tuan lahir dalam keadaan buta, kemudian diberikan kesembuhan oleh Allah, sehingga berkemampuan meriwayatkan hadis Nabi tadi. Begitu juga dengan ulama-ulama lain, antaranya Imam Syafi'i rahimahullah juga diuji dengan perkara tersebut. Bapanya meninggal dunia, dalam satu riwayat menceritakan ketika mana beliau berusia 2 tahun. Tetapi semua itu tidak menjadi halangan untuk beliau menjadi seorang yang hebat di dalam bidang ilmu tadi. Cuma yatim ni dia ada tempoh masa dia. Dia bukan selama-lamanya yatim. Ada orang usia 50 tahun mengaku yatim lagi. Jadi yatim dia ada tempoh masa. Bukan selama-lama yatim. Kata Al-Jurjani, yatim ialah seseorang yang sama ada lelaki atau perempuan yang kehilangan bapanya, yang masih lagi belum mencapai usia baligh. Itu yatim. Ada dua ciri-ciri. Pertama apa? Pertama, mati bapa, ayah dia meninggal. Kalau ibu dia meninggal tak kira yatim. Sebab apa? Sebab bapa yang mencari nafkah kepada anak-anak tadi. Sebab tu hilang mata pencarian, maka disebut sebagai yatim. Yang kedua, yang mana masih lagi belum mencapai usia baligh. Baligh ni dia melihat kepada uruf lah. Kalau golongan bangsa Arab dikatakan baligh tu usia cepat. Usia 9 tahun, 10 tahun dah baligh. Kita di belah-belah Asia ni sedikit kelewatan. Usia mungkin dalam 11 ke 12 tahun. Jadi itu bergantung kepada keadaan, keadaan adat yang biasanya berlaku di dalam sesuatu tempat. Kemudian kata Al-Jurjani lagi, manakala haiwan, haiwan pun disebut, haiwan itu dikira sebagai yatim apabila kematian ibunya. Ini haiwan. Kerana apa? Kerana ibunya itu mempunyai susu yang menjadi keperluan kepada anak-anak tadi. Ini haiwan. Dia berbeza dengan manusia. Manusia mati bapa dikira sebagai yatim, haiwan mati ibu. Sebab ibulah yang mana menyusukan kepada anak-anak tadi. Dan nature haiwan begitu. Kalau kita tengok kucing, kucing dia akan hidup dengan mak dia, ayah dia tak tahu ke mana. Jadi kucing itu menyusu dengan ibu dia tadi. Jadi bila mati ibu, maka haiwan tadi disebut sebagai haiwan yang yatim, yang kehilangan ibunya tadi. Jadi kalau kita tengok secara keseluruhan apa yang disebut oleh para ulama tadi, mereka yang dikatakan yatim itu seseorang yang mana kematian bapanya yang belum lagi mencapai usia akhir baligh. Cuma ada juga pandangan sesetengah para ulama, antaranya yang disebut oleh Imam As-Suddi.
salah seorang daripada ulama tafsir. Beliau mengatakan bahawa tempoh yatim itu antara 14 hingga 15 tahun. Ini pandangan Imam Suddi. Cuma pandangan ni dikatakan satu pandangan yang syaz. Syaz ni pandangan yang sedikit ganjil lah pada ketika dulu. Tapi kalau kita tengok pada hari ni, maka pandangan ni tak ganjil. Lebih kena dari sudut realiti kita pada hari ni. Saya tengoklah, ini pandangan lah. Sebab apa? Sebab tempoh tu lebih panjang. Kita kata 14 hingga 15 ini, kalau kita nisbah pada hari ni, lebih kurang tingkatan 2 dan 3. Mana dewasa dah sikit. Maknanya dah ada sifat berdikari. Nah, kalau balik kita kata 11-12 tahun, kalau 14 ni dah matang sedikit. Jadi sesuai pandangan ni. Sebab itulah pandangan ulama' ni tuan-tuan. Pada satu dulu kita kata ganjil, berkemungkinan hari ni tak ganjil. Sesuai. Dulu kita kata balik 12 tahun. 12 tahun orang dulu 12 tahun dah kahwin. Sesuai pada ketika dulu. Jadi pada hari ni, kita tengok pandangan. Kalau kita review balik pandangan para ulama' tadi, maka kita tengok sebahagian dia tu kena bersifat, atau istilah fiqh disebut sebagai waqi', kena dari sudut keadaan dan juga suasana kita pada hari ini. Malah kalau kita tengok pandangan lain para ulama', ini juga pada saya pandangan yang baik, iaitu disebut oleh Imam Abu Hanifah. Tempoh yatim itu, kalau kita tengok pandangan beliau, mengatakan kalau lelaki 17 tahun, perempuan 18 tahun. Jadi pada saya ini juga pandangan yang realiti, dan lebih saya tengok lebih sesuai, orang istilah cocok dengan keadaan yang kita pada hari ini. 17 ni kita kata seseorang yang telah selepas SPM. Bila SPM ni dah ada CJ. Bila ada CJ SPM ni, kurang-kurang dah boleh minta kerja. Penjawat awam pun boleh minta. Jawatan-jawatan pembantu rendah ni dapat. Kalau tadi 14, 15 pun sesuai. Cuma 14, 15 ni kita PMR pun tak ada sekarang. Jadi 17, 18. Sebab itu Mufti Wilayah Persekutuan dipilih pandangan yang daripada Abu Hanifah tadi, yang mengatakan 17 hingga 18. Inilah dikata sebagai tempoh akhirnya tempoh yatim, yang mana seseorang itu boleh berdikari dengan sendiri. Maka pada ketika ini tuan-tuan, boleh kita jika sekiranya anak yatim itu ada harta yang ditinggalkan oleh kedua ibu bapa dia tadi, maka kita boleh serah semula. Sebab apa? Usia tadi usia matang. Dia boleh fikir dengan baik buruk dan sebagainya. Maka inilah di antara beberapa pandangan para ulama di sekitar perbahasan mereka berkenaan tentang anak yatim tadi. Sidang hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah, jika kita lihat di dalam Al-Quran disebut oleh para ulama tafsir, kalimah yatim disebut sebanyak 23 kali. Hal ini nak menunjukkan bahawa tuan-tuan, yatim ini sesuatu perkara yang kerap kali dibincangkan, disebutkan di dalam Al-Quran tadi. Antaranya Allah Subhanahu wa taala menyebut, fa ammal yatima fala taqhar. Adapun anak-anak yatim tadi, maka jangan kita takhar, berkasar dengan dia. Dari segi psikologi, anak yatim ni cepat terasa hati. Dia cepat terluka sebab dia seseorang yang mengalami kehilangan seseorang, tempat bergantung, tempat berkasih sayang dan sebagainya. Oleh yang demikian, Nabi SAW sangat mengasihi anak yatim. Nabi sayang anak yatim. Sebab apa? Nabi sendiri baginda sendiri melalui fasa tersebut. Jadi dia tahu bagaimana perasaan anak yatim tadi. Bukan sahaja Nabi mengasihi, bahkan Nabi menjaga hati anak yatim. Pernah berlaku pada satu ketika kisah seorang sahabat yang bernama Abu Lubabah. Abu Lubabah ni salah seorang sahabat Nabi yang mana Nabi respect pada dia. Pernah Abu Lubabah Nabi bagi dia, istilah kita lesen lah, untuk jadi imam.
ketika mana sembahyang solat berjemaah. Jadi ini sahabat yang diberikan untuk ke depan. Jadi Abu Lubabah ni tuan-tuan, dia ada seorang anak yatim. Dia beli anak yatim. Jadi dia ni berlaku konflik dengan anak yatim yang mana dia jaga tadi. Dalam satu riwayat mencerita, kedua Abu Lubabah dan juga anak yatim ni dia berebut satu sebatang pokok kurma. Jadi pokok kurma ni tuan-tuan, anak yatim kata milik dia. Ini pokok dia. Jadi Abu Lubabah kata tidak, ini milik aku. Jadi benda ni berpanjangan sehingga dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda mengadili kes ni. Jadi setelah Nabi dengar fakta hujah daripada kedua-dua belah pihak tadi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memutuskan pokok tadi menjadi milik Abu Lubabah. Menjadi seronoklah dia. Sebab Nabi, keputusan daripada Nabi, sebaik-baik keputusan yang dia dapat pada berpihak pada dia. Jadi bila mana keputusan begitu, jadi anak yatim ni sedih. Berasa kecil hatilah. Sebab apa, terlepas pokok tadi. Lalu bila Nabi tengok anak yatim tadi, lalu bagi dia pujuk, buat tawaran kepada Abu Lubabah tadi. Lalu kata baginda, wahai Abu Lubabah, jika kamu bebaskan pokok ini, kemudian kamu serahkan kepada anak yatim, maka nescaya Allah gantikan kamu dengan syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia tahu tawaran yang cukup istimewa lah. Jadi Abu Lubabah ni dia kata, bila dengar tawaran tadi, dia kata dia bertegas nak mempertahankan. Dia kata ini milik saya. Bahkan ini hasil sebahagian daripada sumber pendapatan saya dari pokok tadi. Dia menggunakan hujah tadi. Lalu perbuat sikapnya yang berkeras tadi, satu riwayat mengatakan Nabi rasa kecewa dengan sahabat tadi, sehinggalah ada seorang sahabat lain yang mendengar tawaran tadi yang bernama Thabit bin Dahdah, atau juga dikenali sebagai Abu Dahdah. Abu Dahdah dengar tawaran yang Nabi sebut tadi, lalu dia pergi kepada Nabi, ya Rasulullah, jika sekiranya aku membebaskan pokok kurma ini, adakah bagi aku juga syurga? Maka Nabi kata, sudah tentu kamu dapat syurga. Lalu Abu Dahdah berjumpa Abu Lubabah, lalu dia beli pokok tadi dengan harga 3 kali ganda. 3 kali ganda daripada harga pasaran. Lalu diserahkan kepada anak yatim tadi. Jadi anak yatim tadi gembira. Sebab apa? Dia dapat pokok kurma yang mana selama ni dia mendapat hasil daripada pokok tadi. Jadi ini cerita tuan-tuan, berkenaan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun dalam penghakiman baginda berpihak kepada Abu Lubabah, tapi dalam masa yang sama Nabi jaga hati anak yatim tadi, supaya mereka tidak berada di dalam keadaan yang berduka cita tadi. Sidang hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam suratul An'am Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah. Yang bermaksud, janganlah kamu hampiri harta anak yatim melainkan dengan cara yang baik. Cara baik ni macam mana? Iaitu mengawal dan mengembangkan harta tadi dengan cara yang baik, sehingga dia balik, iaitu layak, mana dia ada kemampuan dalam menguruskan harta tadi. Sebab itulah bila kita tengok pandangan ulama yang meluaskan tempoh yatim itu, kerana apa? Kerana nak mengambil kira kemampuan menguruskan harta. Kalau kita kembalikan harta kepada anak yatim, umur dia masih lagi 12 tahun, mungkin kita kata tak pandai lagi, sebab duk tengok atromen lagi. Jadi tak reti lagi. Jadi kita kata 17, 18 ni dah matang lah. Orang yang matang, maka boleh layak menguruskan harta-harta mereka tadi. Jadi masih lagi berkenaan tentang larangan menghampiri atau mengambil harta anak yatim melainkan dengan cara baik. Uruskan dengan sebaik mungkin. Lebih-lebih lagi yang kutip dana orang awam ni, kena tanggungjawab tuan-tuan. Setiap harta itu
perlu diagihkan kepada mereka yang berhak, iaitu anak yatim. Sebab sering kali kita dengar kes-kes yang berlakunya penyelewengan kepada harta seumpama ini. Ada juga tuan-tuan kes di mana berlaku tindakan memanipulasi ke atas kelemahan anak yatim. Sebagai contoh, dulu kita pernah dengar cerita mereka yang suruh mengarahkan anak-anak yatim ni supaya pergi kutip sumbangan. Dia jual barangan, kita isi minyak dekat selesai minyak dia. Saya 2-3 kali jumpa. Pergi datang, ditanya jual apa ni? Jual minyak bang. Dan kita pun tak berhajat sangat. Jadi kata nak beli pun tak apa bang, boleh beri sumbangan sedekah. Jadi tanya, dari mana ni dek? Daripada pusat anak yatim Dian Kedah. Allah, jauhnya kita dibangi. Takkan hari-hari ulang alik perjalanan 1 hari hampir tadi. Ini yang berlaku. Jadi bila siasatan dibuat, tuan-tuan, rupanya ada sindiket yang duk hantar ni, petang dikutip. Petang dikutip, esok dihantar. Sedangkan budak-budak tadi perlu diberikan pendidikan, bukan kutip duit. Perlu diberikan pendidikan, makan minum perlu diberikan, pakaian, tempat tinggal, bukan jalan seumpama ini. Dan ada yang saya baca, tuan-tuan, salah satu daripada badan yang menjaga anak yatim itu, ianya ditadbir dan dikelola oleh satu pertubuhan yang telah difatwakan pertubuhan yang menyeleweng daripada ajaran Islam, di mana pengasas tadi dia ni mengaku dia ni ada ilmu yang tertentu, ada kuasa tertentu, dan dia mengaku dia ada tentera gaib. Ini cerita tentang Pak Aqidah lah tuan-tuan. Ada tentera gaib di Gunung Jerai. Jadi kes Dian Kedah tu sendiri. Jadi kita tengok mereka ni didalangi oleh pertubuhan-pertubuhan yang menyeleweng daripada ajaran Islam yang sebenar. Maka perkara inilah satu benda yang kita bimbang lah. Yang boleh. Cuma akhir mutakhir ni saya dah tak nampak kumpulan-kumpulan anak yatim lah yang mengutip sumbangan-sumbangan seperti ini. Kita kesian, kita bagi masuk tabung pertubuhan tadi. Jadi inilah masalah yang berlaku. Cuma akhir-akhir ini saya katakan tadi kurang, dan ada juga grup yang lain. Ini saya beberapa maklumat yang saya dapat, yang dikata kalau kita pergi bank ini, tuan-tuan, ada yang perempuan yang duduk di bank jual keropok dan sebagainya pun dikatakan sindiket juga. Dia jual daripada Thailand. Jadi cerita gitu juga yang katakan pada waktu petang ada kumpulan ni kutip orang seumpama ini. Jadi sindiket kepada mengambil kesempatan atau memanipulasi di atas kelemahan orang lah tadilah. Tindakan yang tidak bertanggungjawab yang berlaku di dalam masyarakat kita pada hari ini. Jadi pastikan mereka-mereka yang mana terlibat dalam kutip duit ni hati-hati tuan-tuan, sebab itu dana awam. Saya begitu bimbang. Sebab apa? Sebab hari ni bukan hanya anak yatim lah yang buat masjid, yang buat surau, madrasah, rata-rata kita pergi ke kedai pun tengok ditabung di kaunter tu penuh. Tak nampak kaunter ni ada minta sumbangan ni tak. Pastikan duit tu sampai. Pengurusan tadi. Sebab banyak kes-kes di mana masjid tak naik, surau tak naik, duit hilang. Sebab itulah kena ada yang memantau kutipan-kutipan seumpama supaya ianya dia direalisasikan, bukan hanya menjadi kata orang slogan saja nak buat masjid, nak buat surau, akhirnya berlaku penyelewengan kepada perkara-perkara seumpama ini. Sekarang ni tuan-tuan, kutipan sumbangan kepada Turki tu macam-macam hari ni. Untuk masuk kita nak bagi juga, tapi macam-macam jenis. Ini kena cari sebab yang bukan saya larang, ada scammer ni. Dia cukup pandai sekarang. Kita kadang-kadang tertipu. Bila kita cek Google sikit dalam Facebook, rupanya penipuan, scammer macam yang cuba nak kutip dana awam ini, akhirnya mereka telah
menyeleweng dalam menggunakan harta-harta tadi. Begitu juga yang jenis yang kes-kes yang melibatkan selebriti pun ada. Ada yang mana guna gelaran ustaz, dia bukan ustaz. Bukan saya kata ustaz je boleh kutip, tidak. Tapi ada yang orang seumpama ini, dia guna gelaran-gelaran supaya mudah. Setuju apa? Nak mudah orang bagi je, ustaz mudah sikit. Kalau guna tak ada gelaran ustaz ni payah sikit. Guna perkara. Jadi beri sumbangan kepada mereka. Dan ada yang kita tengok lebih kepada nak mencari istilah dalam bahasa Arab dia syuhrah. Syuhrah ni publicity lebih. Duk bagi duit orang ni. Jadi kamera ambil tak dalam Facebook dia, Instagram dia, apa-apa je namalah medsos yang ada pada hari ni. Jadi seolah-olah kita tengok yang dia beri tu duit dia sendiri, sedangkan bukan duit dia. Kreditlah sikit kepada penyumbang, saya ni hanya menyampai. Jadi gaya dia tu seolah-olah duit dia sendiri. Ada juga yang terpalit dengan kes moral pun ada. Bila orang duk selihat sekarang ni buat benda tak betul mudah kena, tuan-tuan. Orang cari, orang selidik dan sebagainya. Jadi perkara inilah yang berlaku, yang orang yang dikata selebriti terpalit dengan beberapa perkara-perkara yang tak bagus, yang mana bertentangan dari sudut ajaran Islam. Sebab itu hati-hati dalam kita menguruskan harta-harta yang mana melibatkan dana awam tadi. Wahai hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Jauhilah tujuh dosa yang membinasakan. Sab'a mubiqat, 7 dosa yang membinasakan kamu. Fadzakara minha akla malil yatim. Salah satu daripadanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, memakan harta anak yatim. Ini juga hadis yang mana memberikan peringatan berkenaan tentang larangan kita daripada makan harta anak yatim secara zalim tadi. Sekiranya penjaga anak yatim itu miskin, ini kata Imam Az-Zahabi, sekiranya penjaga anak yatim itu miskin lalu memakannya dengan cara yang baik, maka ia tidak menjadi kesalahan. Ini bagi mereka yang kerja dia ni orang kata full time jaga anak yatim. Ada. Dia ni memang kerja dia dari pagi sampai malam khidmat untuk anak yatim, sediakan makan minum, tempat tinggal, persekolahan. Jadi kata Imam Az-Zahabi, jika sekiranya penjaga itu miskin, maka dia boleh ambil sebahagian. Sebab itulah dari sudut peraturan, dari sudut hukum, jika dia ini memang kerjanya bersedemikian, maka dia boleh mengambil sebahagian upah dengan cara baik. Cuma Islam tak letak kadar berapa, cuma dengan cara baik, kadar-kadar yang lazimnya, yang layak untuk kita ambil. Ini bergantung melihat kepada uruf dan keadaan setempat tadilah. Maka dia layak mengambil sebagaimana mengambil dengan cara baik, bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Maka menjadi keharusan baginya untuk mengambil harta tadi. Maka harta yang digunakan melebihi keperluan, ambil lebih. Sebab tu yang layaknya 2,000 sebulannya dia ambil sampai ke 5,000. Macam tu. Maka ia dikira sesuatu yang diharamkan, yakni diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita kena jaga-jaga sebagaimana yang telah saya sebut tadilah, beberapa kes yang mana mereka yang cuba mengambil lebih harta seumpama ini. Pernah saya dengar di Kelantan, tak silap, ini bukan anak yatim, ni madrasah tahfiz. Dia beli kenderaan, kenderaan bagi madrasah tadi, sehingga kan beli kenderaan mewah. Kereta mewah. Sedangkan kereta mewah ni bukan kegunaan untuk pelajar tahfiz. Kalau nak beli betul, belilah van. Van ni ke, high ace ke, tak kira lah apa-apa nama. Sepatutnya begitu. Akhirnya beli kereta mewah untuk keperluan keluarga dia sendiri. Tapi dia kata saya simpan dekat madrasah. Tayang dia. Tapi pelajar tu tak dapat naik. Ni ada kes. Yang pernah diceritakan sedikit. Jadi mudir
mudih ni pengetua. Pengetua yang bersikap seumpama ini sebenarnya dia telah menggunakan harta tadi melebihi keperluan. Memang ada keperluan. Jadi cara itu tak boleh. Berlakunya berlebihan dalam menggunakan harta-harta yang diberikan oleh orang ramai tadi. Nilaian cara yang baik ketika menggunakannya tertakluk kepada adat kebiasaan orang-orang yang beriman yang tidak mempunyai tujuan-tujuan buruk di sebaliknya. Maka kadang-kadang yang adalah kebiasaannya berapa, maka itulah kadar yang mana harus diambil oleh penjaga-penjaga anak yatim tadi. Sidang hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka yang menjaga anak yatim juga, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjanjikan syurga kepada mereka. Disebut dalam sebuah hadis, baginda menyatakan ana wa kafilul yatim. Nabi kata aku dan juga kafil. Kafil ni makna penjaga anak yatim. Fil jannah, di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan sahabat cerita Nabi mengisyaratkan dua jari. Maknanya bersungguhnya Nabi nak cerita ni. Yang Nabi kata dalam satu riwayat dia menyebut, sahabat kata Nabi tunjuk jari sababah. Jari sababah ni telunjuk, wusta ni jari tengah. Maka sahabat kata, Nabi kata ana wa kafilul yatim fil jannah, di dalam syurga Allah. Ini nak menunjukkan bahawa bersungguh-sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana menceritakan berkenaan tentang anak yatim tadi. Begitu juga dalam hadis yang lain yang juga menyebut tentang keistimewaan rumah yang ada anak yatim. Nabi kata khairu baitin fil muslim baitun fihi yatimun. Sebaik-baik rumah yang rumah orang Islam iaitu rumah yang mempunyai anak yatim, wa yuhsanu ilaih, dan anak tadi diasuh dengan baik. Bukan ada saja. Kalau ada saja kita duduk berkelahi tak kena juga. Kita duduk berebut pun tak kena juga. Kena jaga dengan elok. Jadi ada anak yatim, kemudian anak yatim tadi dijaga dengan sebaiknya. Maka Nabi kata inilah sebaik-baik rumah. Kemudian kata begini, wasyarru baitin fil muslimin baitun fihil yatim wa yasa'u ilaihi. Maknanya kata Nabi seburuk-buruk rumah iaitu rumah yang ada anak yatim yang anak tadi dizalimi oleh penjaga rumah tadi. Jadi Nabi memberi amaran kepada mereka yang menjaga anak yatim, jaga anak yatim, berikan asuhan yang baik pada mereka, dapat pahala. Dan ada pun jika sekiranya ada anak yatim tetapi rumah kita itu umpama penjara kepada anak yatim, kita menjarah, kita memerah keringat anak-anak tadi, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah merupakan seburuk-buruk rumah. Yang mana rumah ini tidak ada keberkatan dan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak yatim juga tuan-tuan, antara lain keistimewaan yang juga disebut oleh para ulama, anak yatim ni tuan-tuan, jika sekiranya anak yatim tadi tidak cukup dari sudut kewangan. Biasalah kita pungut sumbangan-sumbangan orang ramai ni tuan-tuan, kadang-kadang tidak mencukupi. Lebih-lebih lagi apabila jumlah anak yatim tu ramai. Bila kes saya ingat di wilayah pernah berlaku, bila mana kes COVID, ada banyak kes mereka ada 8 beradik yang jadi yatim piatu kerana kedua-dua ibu bapanya meninggal kerana COVID. Kita banyak kes di negara kita ketika mana COVID kuat melanda pada ketika itu. Kes-kes ni ada berlaku bertambah. Jadi pertambahan ni kadang-kadang menyebabkan ketidakcukupan dari sudut dana tadi. Jadi bila mana tidak cukup, pada asasnya pemerintah kena tampung. Pemerintah perlu mencari. Cuma sebahagian para ulama mengatakan bagi kanak-kanak yatim ni yang tidak cukup, dia juga boleh menerima harta yang tidak patuh syariah. Ini istimewa. Orang lain tak boleh.
Nak bagi kepada tempat-tempat lain tak boleh. Zakat pun tak boleh. Duit haram jangan kita bayar zakat. Duit zakat ni nak menyucikan duit yang kita dapat, gaji kita, nak membersihkan. Kita dapat gaji bulan-bulan, jadi nak bersihkan duit tadi, bukan duit haram. Duit haram perlu dilupuskan dengan sebagaimana yang dijelaskan dalam syarak. Jadi nak bersih duit kita. Jadi sebab kita pergi kerja ni, kadang-kadang kita dalam kerja tu kadang kita kita manusia, kadang-kadang kita waktu kerja kita main Facebook. Duk main apa-apa yang tak sepatut. Jadi membersih, jadi zakat yang membersih duit tadi. Jadi kerja kita buat, cuma ada orang kata mengular ke tempat lain. Jadi zakat membersihkan tadi. Cuma duit tak patut syariah ni duit daripada, contoh, daripada jalan-jalan yang tidak diiktiraf oleh syarak. Kita kata duit daripada riba. Kita dulu ada akaun tak patut syariah, kita tutup, kita keluar, duit tadi ada duit riba, maka itu duit tu duit tidak patut syariah. Duit kita kata duit daripada sumber rasuah, riba berbilion-bilion contoh, maka ini semua duit haram. Tak boleh kita pakai. Tujuan apa-apa pun tak boleh. Maka tak boleh guna duit tadi. Duit rasuah, duit loteri, duit perjudian. Kita kata orang terlanjur berjudi, jadi duit-duit tadi kalau ada, maka perlu dilupuskan dengan kaedah mana? Pertama, para ulama kata perlu dilupuskan, kembalikan kepada pemilik dia. Kalau kita berjudi, contoh judi, duit tu kena pulang boleh token judi lah, tak boleh kita ambil, serah balik, tak boleh kita guna. Dan yang kedua, cara ni macam mana? Jika tak dapat nak pulangkan balik, kaedah dia boleh digunakan bagi tujuan maslahah umum orang Islam. Kita di Mawib ada akaun tak patuh syariah, serah pada Mawib. Mawib guna untuk buat masjid, buat jalan raya, buat tandas awam baik ini untuk maslahah ammah, kepentingan umum orang Islam, maka boleh guna duit. Dan istimewanya anak yatim ni, kalau kita tengok pandangan ulama yang mutaakhirin, yang mutakhir ni, mereka mengatakan bahawa anak yatim boleh ambil duit tadi. Individu lain tak boleh pakai. Kita nak bagi kat ayah kita tak boleh, mak saudara kita pun tak boleh, anak kita pun tak boleh. Tapi jika sekiranya melibatkan anak yatim, maka para ulama mengatakan boleh duit tadi diberikan kepada anak yatim apabila berlakunya ketidakcukupan dana untuk menguruskan anak-anak yatim tadi. Jadi inilah tuan-tuan, yang mana ceritanya keunikan, keistimewaan yang diberikan kepada golongan seumpama ini, sehingga mereka diberikan pengecualian oleh para ulama dalam menerima harta-harta yang diklasifikasikan sebagai harta yang tidak patuh syariah tadi. Sidang hadirin muslimin muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira sekadar itulah dulu sedikit perkongsian daripada saya pada malam ini. Yang baik sudah pastinya datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang buruk itu daripada kelemahan saya sendiri. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam.